Itu dia khabar dari Johor kami berkongsi pada anda berkaitan dengan kawasan rekreasi di hutan Lipur Ledang. Untuk pengetahuan anda semua, selain daripada Johor ini yang kaya dengan kawasan-kawasan rekreasi yang penuh dengan flora dan fauna, di Johor juga kaya dengan budaya dan warisan yang sentiasa diangkat oleh mereka yang berada di kawasan negeri Johor ini. Antaranya ialah tarian zapin. Kita ada persembahkan tarian zapin sewaktu permulaan siaran kita pada pagi ini untuk pengenalan anda semua. Jadi kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana sebenarnya mereka yang merupakan penggiat seni tari zapin ini sentiasa melakukan usaha untuk memartabatkan industri-industri seni kreatif ini. Jadi hari ini kami bawakan merupakan salah seorang daripada Persatuan Penggiat Zapin Negeri Johor, merupakan yang di-Pertua Persatuan Penggiat Zapin Negeri Johor, iaitu Cik Abdul Razak Rahman. Apa khabar selamat pagi, Cik Razak? Terima kasih. Terima kasih sama kami. Terima kasih juga bersama kita hari ini. Saya yakin jadual Cik Razak sudah pun tersusun. Jadi kesempatan untuk meluangkan bersama dengan kami itu amatlah berharga untuk berkongsi berkenaan dengan tarian zapin. Merupakan satu signifikan bagi masyarakat Johor ataupun mereka berada di negeri Johor. Jadi untuk pengenalan terlebih dahululah, mungkin mereka di luar sana tidak boleh membezakan jenis-jenis tarian tradisional, zapin dan sebagainya. Jadi mungkin sedikit pengenalan mukadimah daripada Encik Razak terlebih dahulu berkenaan tarian zapin. Okay. Terima kasih sebab mengundang kami pada pagi ini. Sebenarnya tarian tradisional ni di Johor ni ada pelbagai jenis tarian tradisional. Yang salah satu yang popular adalah tarian zapin. Dan tarian zapin ni setiap daerah ada zapin dia tersendiri. Okay. Dan gerakannya, keunikannya pun berbeza di antara satu zapin dengan zapin yang lain. Dan di bawah Persatuan Penggiat Zapin Negeri Johor, kami mendokumentasikan zapin yang di Johor ni lebih kurang dalam 12 zapin. Tapi yang ada setakat ni hampir 18 jenis zapin. Tapi di Perzapin kami sempat mendokumentasikan lebih kurang dalam 12 zapin lah. Jadi itu adalah zapin-zapin yang popular yang penggiat-penggiat di Johor guna pakai gerak-gerak zapin tersebut. Okey, apa sebenarnya ciri-ciri ataupun keunikan tarian zapin? Okey, keunikannya zapin-zapin yang tradisional ataupun yang asal daripada tokoh-tokoh yang kami belajar. Setiap satu zapin dia mempunyai keunikan tersendiri, iaitu terdiri daripada gerak-geraknya adalah daripada gerak-gerak sosioekonomi ketika itu. Dan juga gerak-geraknya mempunyai jati diri orang Melayu ketika itu. Jadi sekiranya kita mendalami zapin-zapin yang terdapat di Johor, dia mempunyai keunikan dari segi kalau kita nak tahu zaman dulu macam mana orang menori getah. Itu contoh dalam zapin Parit Masta contohnya. Gerak-geraknya adalah ada satu nama dia gerak-gerak semut. Dan macam mana orang ketika itu menori getah dan terlanggar busuk semut, dia akan membuat satu pergerakan dia melompat-lompat. Pagi tadi ada gerak yang ditunjukkan dari penari kami itu adalah salah satu keunikan zapin-zapin dalam video. Jadi setiap satu gerak tu dia mempunyai maksud dia tersendiri. Jadi itulah keunikan zapin. Kalau kita pelajari zapin yang asal lah. Tapi kebanyakan yang sekarang ni dah dikreasikan. Dah kreasi dan dah dimodernkan dari gerak-gerak tu. Tapi sekiranya di persatuan kami memang mengekalkan keaslian tersebut dan mengajar pada generasi muda yang akan datang tu supaya dia dapat memahami apa keunikan tarian zapin yang sebenar tu, apa yang ada dalam gerak-gerak tu. Itu adalah cara pezapin untuk mengembangkan zapin-zapin tradisional. Tarian zapin ini kalau kita betul-betul mendalami maksudnya itu mempunyai definisi tertentu pada asal usulnya dan sebagainya kan. Tapi yalah, anak-anak muda sekarang ni mungkin mereka tidak faham, mereka cuma melihat apa yang mereka saksikan tapi dia tidak memahami maksud di sebalik tarian tersebut. Sebab tu kadang-kadang dia setengah-setengah penari tu dia menari jiwa tu tak keluar sebab dia tak mendalami maksud gerak-gerak tu sendiri. Kebanyakannya di Jabatan Kebudayaan contohnya, dia banyak membantu kami untuk menghebahkan, termasuk Kementerian Pelajaran Malaysia. Kita mengajar ke sekolah-sekolah
dalam mata pelajaran koko seluruh Malaysia. Mulai daripada tahun 2012 lagi hingga sebelum PKP lah. Dan 2 tahun PKP ni kita tak ada buat aktiviti ke sekolah lagi sebab tak ada kebenaran di pihak kementerian. Sebab COVID ni banyaklah sikit halangannya untuk kita mengembangkan lagi berkenaan dengan tarian Zapin ini. Yalah, bila tadi Cik Razak ada kongsikan Zapin ada yang asal tradisional betul, sekarang ni ada yang dah diubah sesuai mengikut trend semasa kan. Jadi bagaimana sebenarnya apabila kita cuba mengadaptasikan sesuatu warisan ataupun budaya itu dengan perkembangan trend ataupun situasi terkini. Anak-anak muda lah permintaannya ya. Dan dalam masa sama kita tidak mahu meninggalkan essence tradisional tu. Macam mana? Apa yang dilakukan untuk memastikan agar ianya berterusan? Dalam aktiviti-aktiviti berzapin, khususnya dalam kelas-kelas atau bengkel-bengkel yang kami adakan di sekolah-sekolah, kami akan mengajar gerak yang asal dan kita akan memberi input-input apa yang ada terdapat dalam gerak tu. Selepas tu sebahagian daripada jurulatih ataupun guru kebudayaan tu dia akan mengolah gerak tu tapi dia masih mengekalkan tradisi yang asal yang kita panggil walaupun kreasi dia masih bertunjangkan tradisi. Itu yang kami tularkan ke sekolah-sekolah. Itu adalah cara kami untuk macam mana nak memperkasakan yang tradisi itu supaya dia tidak hilang. Sebab apa bila kita tak belajar dari tradisi, benda ni akan hilang sebab yang ada di pasaran sekarang kebanyakannya adalah yang kreasi. Yang kreasi maknanya dah diolah, bukan nak kata moden lah, maknanya dia olah secara keadaan zaman sekarang. Tapi sebenarnya itu bukan satu kesalahan untuk kita membangunkan ataupun mengembangkan tarian-tarian Zapin ni dalam bentuk global yang sekarang ni. Tapi kita sebagai persatuan kita cuba memperkasakan. Jadi bila kita ajar ke orang memang kita ajar yang asli, lepas tu baru dia olah. Jadi asli itu akan ikut walaupun di kreasi ataupun di contemporary kan, benda tu masih ikut ada tradisi tu. Jadi benda tu takkan hilang. Kalau kita abaikan yang asli tu, dia akan hilang. Ya, dia akan hilang, betul. Dia akan hilang di tenggelam zaman. Hanya ada ibu ayah ataupun atuk nenek kita saja yang mampu bercerita tetapi tidak mampu untuk mendemonstrasikan bagaimana sebenarnya rupa asli tarian Zapin itu kan. Okey, Cik Razak, kau boleh kongsikan apa sebenarnya definisi penari Zapin yang mahir, kira pro dancer untuk Zapin ni, apa ciri-ciri dia? Okey, setengah-setengah pingat-pingat lain. Ciri-ciri adalah dari segi perwatakan ataupun ciri-ciri macam ketinggian yang sama untuk dapatkan label yang sama. Ketinggian pun mainkan peranan. Ia memainkan peranan untuk menampakkan kecantikan, keseragaman dalam gerak tari itu. Tapi dalam Zapin kita tak ambil kira tu. Yang ambil kira tu adalah dia berminat dan untuk mempelajari dan kita akan bimbing. Setakat yang lebih jauh setakat ni kebanyakan penari-penari di Zapin semuanya kita iktirafkan dia dalam sijil kemahiran Malaysia di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran, di bawah seni persembahan. Dan itu memang kita wajibkan dalam persatuan kami untuk supaya benda ni diiktiraf. Bukan dalaman saja, mana diiktiraf oleh peringkat kebangsaan. Dan penasihat Zapin terdiri daripada pembangun NOS untuk Jabatan SKM ni, untuk Jabatan Pembangunan Kemahiran, dan juga salah seorang ketua jurulatih kami. Dia merupakan orang pertama dalam Malaysia diiktiraf dalam diploma lanjutan Kemahiran Malaysia dalam seni persembahan secara pencapaian terdahulu. Maknanya menggunakan pengalaman dia untuk dia iktirafkan diri dia dalam diploma lanjutan Kemahiran Malaysia. Itu salah satu cara kita untuk memajukan anak-anak sini. Sebab apa kita tak nak pemikiran zaman-zaman saya muda dulu bila katakan penari itu dia adalah yang low class. Ada stigma. Stigma sikit kan. Jadi bila kita dalam keadaan global sekarang ni, kita kena upgrade benda itu supaya ia tidak dianggap sebagai bila penari itu sebagai low class kata orang dulu kan. Tapi zaman sekarang tak. Sebab apa? Di IPTA contohnya di Aswara
di Jabatan Kebudayaan Negara, dia mengangkat bidang tari ini lebih tinggi. Betul. Dia boleh buat persembahan di luar negara dan sebagainya. Jadi saya terima kasih kepada Jabatan Kebudayaan Negeri Johor contohnya, khususnya sebab dia membantu kami macam mana nak mengembangkan benda ini tanpa meninggalkan yang tradisi. Itu memang kami rasa juta terima kasih lah pada JKN. Betul. Taraf penari tradisional sekarang ni setaraf dengan pengiat-pengiat seni lain seperti pelakon dan penyanyi dan sebagainya. Malam mereka mungkin berkesempatan untuk terbang ke luar negara dan membuat persembahan di depan tetamu-tetamu kehormat di luar negara. Jadi begitulah taraf mereka. Kita yang bekerja biasa di ofis ni, Encik Razak, mungkin tak sempat lagi nak sampai ke luar negara. Tapi penari-penari kita dah sampai ke sana untuk membuat persembahan di depan tetamu-tetamu kehormat yang lain yang merupakan satu kebanggaan dan juga pencapaian untuk diri mereka. Jadi mungkin sikit nasihat daripada Cik Razak untuk mereka yang meminati tarian zapin ini tapi tidak mempunyai kesempatan dan sebagainya. Apakah tip Cik Razak untuk mereka? Okey, dengan kesempatan di waktu pagi ni dalam segmen Selamat Pagi Malaysia, saya menyeru semua pengiat-pengiat sini sekiranya ingin mempelajari tarian-tarian tradisional, contohnya tarian zapin ni, boleh dipelajari di Pesapin sendiri, boleh lawati Facebook kami, Persatuan Pengiat Zapin Negeri Johor, ataupun di Jabatan Kebudayaan di seluruh negara ada Jabatan Kebudayaan, dan boleh dapatkan ilmu tu di pejabat tu, dan belajarlah dengan guru yang betul. Jangan kita belajar cara alam maya ni, kadang-kadang benda tu tak sampai. Ya, betul. Jadi itu adalah salah satu nasihat saya. Yang kedua, pada pengiat-pengiat semua, pengiat-pengiat seni tari zapin khususnya, supaya kita sama-samalah jaga memperkasakan tarian yang tradisi ni supaya ia tidak dinodai oleh anasi-anasi kebudayaan luar yang tak sepatutnya. Baik. Itu dia harapan dan juga nasihat yang disuarakan oleh Encik Abdul Razak Rahmat selaku Yang di-Pertua Persatuan Pengiat Zapin Negeri Johor. Terima kasih Encik Razak kita hari ini untuk berkongsi berkenaan keistimewaan tarian zapin. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini kita akan bercakap berkenaan dengan kraf tangan dan seramik. Jangan ke mana, kembali selepas ini.